semangat pagi. Hai, Assalamualaikum. Semangat pagi semua. Okey, hari ini kita akan sambung untuk tajuk berikutnya. Okey. Okey, bertemu lagi hari ini kita bersama Teacher Nikda dalam channel Teacher Nikda. Jangan lupa subscribe, tekan butang like dan tekan button loceng untuk menerima notification untuk video-video yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1 mikroorganisma. Okey, standard kandungan 1.1 dunia mikroorganisma. Standard pembelajaran 1.1.2 menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma. Okey, seterusnya okey, cuba lihat tangan masing-masing ketika ini. Okey. Bersihkah, kotorkah? Cuba tengok tangan masing-masing. Okey, untuk eksperimen 1.1, tujuan eksperimen ialah untuk membandingkan pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril yang dicoretkan dengan tangan pertama, tangan A tidak dibasuh dan kotor. Tangan B tidak dibasuh tetapi nampak bersih. Okey, tangan C dibasuh dengan air sahaja, manakala tangan D dibasuh dengan sabun. Okey, so kita ada 4 situasi sini. Untuk kita tengok dan bandingkan bagaimana pertumbuhan mikroorganisma tu. Okey, terutamanya bakteria pada agar-agar nutrien steril. Okey, penyataan masalah. Bagaimanakah tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril mempengaruhi kadar pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril tersebut? Okey. Hipotesis dia, apabila tahap kebersihan jari tangan yang mencoret permukaan agar-agar nutrien steril bertambah, maka pertumbuhan bakteria pada permukaan agar-agar nutrien steril itu akan berkurang. Okey, daripada pernyataan masalah dan hipotesis di sini, pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam eksperimen ini ialah kebersihan jari tangan yang mencoret agar-agar nutrien steril. Pemboleh ubah bergerak balas. Bilangan koloni bakteria pada agar-agar nutrien steril dan pemboleh ubah dimalarkan di sini ialah suhu persekitaran. Okey. Dan seterusnya ialah bahan dan radas yang diperlukan yang digunakan dalam eksperimen ini. Pertama ialah piring Petri steril dengan penutup, agar-agar nutrien steril, silinder penyukat, dan 4 jenis situasi keadaan tangan tadi, selotip dan juga pen marker untuk penanda lah. Okey, jadi eksperimen ni nanti boleh rujuk di buku teks muka surat 17 untuk pelajar-pelajar laksanakan aktiviti ini di dalam makmal bersama dengan guru-guru. Dan juga boleh buat secara demonstrasi lah. Okey. Seterusnya ialah prosedurnya. Di sini saya akan ajarkan kaedah puzzle. Okey, dan dalam pemerhatian nanti untuk piring Petri A, B, C dan D berdasarkan permukaan agar-agar nutrien dan nanti
pelajar-pelajar haruslah tulis di sini untuk bilangan koloni bakteria daripada pemerhatian lah. Okey, jadi kesimpulannya di sini kena jawab. Okey, adakah hipotesis yang kita buat tadi diterima? Okey, dan apakah kesimpulan daripada eksperimen ini? Okey, seterusnya sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, ya, ada bersama-sama kita ketika ini ataupun pada setiap masa. Jadi kita kena perlu berhati-hati, terutama di musim pandemik COVID ni. Kita tahu virus tu kita tidak dapat lihat dengan mata kasar, ya. So tengok keadaan tangan di dalam rajah ini, ya, di dalam gambar rajah ini. Ini adalah tangan yang tidak dicuci. Bila kita lihat dengan UV light, ya, kita boleh tengok tumpuk-tumpuk itu adalah kekotoran ataupun bakteria yang melekat di tangan kita lah. Okey, dan ini adalah kelihatan selepas 30 second, ya, bila tangan kita dibersihkan menggunakan air sabun lah. Jadi maksudnya kita tidak tahu apa yang ada di tangan kita kalau misalnya kita tidak cuci tangan, kan? Okey, apabila keluar daripada tandas perlulah cuci tangan, sebelum makan, selepas makan pun perlulah cuci tangan, dan jadikan dia sebagai amalan kita selalulah. Okey, amalkan kebersihan. Jadi masih lagi kita perlu amalkan kebersihan setiap masa. Kalau kita tengok di sini, ini adalah saranan daripada KKM. Basuhlah tangan dengan cara yang betul. Okey, 7 step yang mana kita perlu tahu cara yang betul untuk mencuci tangan. Sebab kadang-kadang asal-asal basuh je macam tu kan tangan. Okey, tapi tidak pun praktikkan cara basuh tangan yang betul, ya. So ini adalah 7 cara basuh tangan dengan betul, ya. Okey, seterusnya ialah untuk standard pembelajaran 1.1.3, iaitu menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dalam penerangan ni teacher hanya berikan sahaja tips, ya, untuk bagaimana menjalankan eksperimen lah. Okey. So untuk tajuk ini teacher akan terangkan dahulu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So kita ada 5 faktor di sini, iaitu kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan nutrien. Okey, so bagaimana setiap faktor ini mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, kita akan tengok satu persatu, ya. Okey, yang pertama ialah kelembapan. Okey, kelembapan. Kelembapan ni maksudnya satu keadaan di mana adakah kawasan tersebut mempunyai air ataupun tidak ada air. Okey, basah ataupun kering lah. Okey, jadi untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma bagi faktor kelembapan ini, lembap, ya, keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Okey, manakala keadaan yang kering menyebabkan sekitar yang kering itu menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, faktor kedua ialah cahaya. Okey, mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil. Maka kita tahu dia akan memerlukan cahaya, ya. Mikroorganisma ini memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Manakala mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Itu faktor kedua, iaitu cahaya. Okey, untuk faktor ketiga, suhu. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum
bagi pertumbuhan mikroorganisma, ya, istilahnya ialah suhu optimum. Keadaan suhu terlalu rendah seperti yang terdapat dalam peti sejuk, ya, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma, manakala keadaan suhu yang terlalu tinggi mampu membunuh mikroorganisma. Okey, untuk faktor yang keempat iaitu nilai pH. Okey, nilai pH 7 ni neutral. Okey, merupakan nilai pH yang optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid ataupun beralkali. Tapi kalau keadaan tu terlalu berasid dan terlalu beralkali, dia juga boleh merencatkan pertumbuhan mikroorganisma tersebutlah. Dan untuk faktor nutrien pula, kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang mencukupi. Dan kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Okey, so ingat ya, 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama, kelembapan, kedua, cahaya, ketiga, suhu, keempat, nilai pH dan nutrien. Okey, seterusnya dalam tajuk ini ada eksperimen. Ya, eksperimen 1.2 iaitu mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so untuk eksperimen ini murid dalam kelas dibahagikan kepada 5 kumpulan lah. Okey, setiap kumpulan ni ditugaskan untuk mengkaji satu faktor yang berlainan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. So dalam silibus ini kita gunakan bakteria Bacillus lah, ya. Mikroorganisma ni, pertumbuhan mikroorganisma yang kita nak tengok di sini ialah Bacillus, ya. Okey, jadi kita pecahkan kepada 5 kumpulan, iaitu kumpulan pertama akan melaksanakan akan mengkaji faktor kelembapan. Okey, kumpulan kedua akan mengkaji faktor cahaya, kumpulan ketiga akan mengkaji suhu, kumpulan keempat mengkaji nilai pH dan kumpulan kelima nutrien, ya. Okey, seterusnya setiap kelembapan ini kita nak kaji terhadap pertumbuhan Bacillus lah. Okey, terhadap pertumbuhan Bacillus iaitu bakteria, ya. Okey, so seterusnya di sini semua pelajar haruslah mengambil langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini. Okey, di mana pelajar perlulah basuh tangan dengan air dan sabun sebelum dan selepas menjalankan eksperimen. Jangan lupa pakai sarung tangan semasa menjalankan eksperimen. Sterilkan semua bahan buangan terlebih dahulu sebelum dibuang dan rendam semua radas yang telah digunakan dalam disinfektan selepas menjalankan eksperimen. Okey, so ini adalah proses sains yang berlaku ketika di dalam makmal di mana semasa menjalankan eksperimen ini pelajar perlu tahu apakah tujuan eksperimen tadi, penyelesaian masalah, ya. Contohnya kalau saya ambil satu contoh kesan nutrien, ya, kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus. So tujuan eksperimen di sini ialah untuk mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus. Penyataan masalah dia di sini, apakah kesan nutrien terhadap pertumbuhan Bacillus? Okey, dan pelajar perlu buat hipotesis lah di sini, ya. Okey, contohnya Bacillus memerlukan nutrien untuk pertumbuhan dan pemboleh ubahnya di sini, ya. Pemboleh ubah ada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, untuk contoh yang teacher ambil tadi, pemboleh ubah dimanipulasinya ialah kehadiran nutrien. Untuk bergerak balas ialah bilangan koloni Bacillus, okey.
Dan untuk dimalarkan ialah isi padu larutan Kultobacillus dan juga suhu persekitaran lah. Okey, bahan dan radas ni kena tengok bahan dan radas yang sesuai di dalam eksperimen tersebut lah. Dan ikut prosedur yang telah pun ditetapkan. Okey, serta buat pemerhatian yang berlaku. Okey, biasanya eksperimen yang kita buat ni perlu disimpan di dalam almari ataupun di suhu yang tertentu berdasarkan faktor yang kita nak kaji lah, selama 3 hari ya. Okey, jadi kita akan buat kesimpulan lah, adakah hipotesis tu diterima dan apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada eksperimen tadi. Ini adalah proses sains yang berlaku ketika di dalam makmal lah ya. Okey, seterusnya segmen uji minda. Okey, so cuba tengok soalan di sebelah ni. Okey, jom imbas kembali. Kalau tadi teacher dah terangkan apakah 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma tu. Okey, 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So sila tinggalkan komen. Okey, faktor pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. So kena ingat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, seterusnya pelajaran kita sebelum ini. Okey, kalau masih ingat, apakah 5 pengelasan mikroorganisma? Okey, 5 pengelasan mikroorganisma pelajaran kita sebelum ni ya. Okey, jadi jangan lupa tuliskan jawapan di sini untuk 5 pengelasan mikroorganisma. Okey, so ni tengok ya gambar rajah ni. Apakah bahaya yang tersembunyi di tangan anda? So sebab kita tidak tahu kan, kita nampak je tangan kita macam ni dan kita ingat kita nampak macam bersih kan, tapi kita tidak tahu di tangan kita ni apakah benda-benda yang tersembunyi yang kita tidak nampak. Okey, so anda mahu bisul? Kan boleh menyebabkan bisul, kadang-kadang ada jerawat timbul kan. Jadi tangan yang kotor kita pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, so boleh menyebabkan sakit tekak kan, boleh menyebabkan usus bengkak dan pelbagai lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tangan yang kotor yang kita nampak macam bersih. Okay, sebab itu kita kena selalu amalkan cuci tangan lah. Okay, sentiasa amalkan cuci tangan. Okey, so jangan lupa ikuti kelas seterusnya untuk teknik menjawab kertas 2 sains KSSM format terbaru ya, format terbaru. Dan seterusnya pelajaran berikutnya selepas ni, jangan lupa saksikan ikuti kelas bersama teacher untuk tajuk 1.2 iaitu mikroorganisma yang berfaedah. Okey. Dan untuk tugasan yang ni ya, menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma. So pelajar-pelajar boleh tulis laporan eksperimen lah nanti bila dah buat eksperimen. Okey, boleh tengok macam mana prosedurnya dan bezakan dengan soalan mereka bentuk eksperimen dalam soalan KSSM. Okey, berbeza ya. Satu situasi di mana pelajar berada di dalam makmal untuk membuat eksperimen. Satu situasi lagi untuk fokus kepada soalan KSSM, soalan bahagian C nombor 11 di mana pelajar tidak berada dalam makmal ataupun maksudnya belum pun menjalankan eksperimen tu dalam makmal. Okey, dia hanya merancang eksperimen, menulis eksperimen tu ataupun mereka bentuk eksperimen tu. Jadi apa yang ada dalam KSSM untuk pentaksiran KSSM SPM nanti di mana soalan bahagian C, soalan nombor 11 itu ialah mereka bentuk eksperimen. Maksudnya pelajar baru merancang eksperimen. Okey, so sehingga
Kita berjumpa lagi untuk pelajaran seterusnya. Jadi hari ini kita telah pun belajar tentang dunia mikroorganisma, di mana teacher telah pun terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dan juga bagaimana perancangan yang harus ada, iaitu kemahiran asas sains apabila kita berada di dalam makmal untuk menulis laporan eksperimen. Jangan lupa buat ulang kaji untuk tugasan yang diberikan. Dan sehingga berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Bye-bye.